barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Pagi ni kita nak guna buku aktiviti sahaja. Okey, pagi ni kita nak guna buku aktiviti sahaja. Bagi murid yang belum, siapa yang dalam ni yang tak ada modul PBD, cikgu nak photostate ni. Cikgu tak ingat namanya, yang selalu WhatsApp cikgu tu. Dia cikgu sediakan sebuah. Ada lagi tak yang tak ada modul PBD? Senyap je. Okey. Semua orang sedia keluarkan buku aktiviti. Buka kamera. Jangan tidur di belakang kamera. Cikgu ada dengan awak ni. Okey. Marilah kita mulakan pembelajaran kita. Baiklah. Kat kamera. Jangan malu. Dah mandi belum? Cikgu harap semua orang dah solat subuh ya. Jangan terkejar-kejar nak pergi kelas cikgu tak solat subuh. Nanti ilmu yang dapat tak barakat nanti. Okey, buka buku aktiviti pada muka surat. Terus ya. Okey, kita nak buat latihan terus pada muka surat 29. Okey, buku aktiviti muka surat 29. Okey, dah. Baik. Kita terus ya pada muka surat 29. Semua orang boleh lihat paparan cikgu tu. Okey, di atasnya tuliskan hari dan juga tarikh. Okey, baiklah. Tuliskan hari dan juga tarikh. Hari ini ialah hari Khamis. Tarikh hari ini 7 Oktober. Sekejap aja kan dah 7 Oktober. Dah nak pertengahan dah bulan Oktober. Baiklah. Hari ini kita terus kepada latihan dan juga tajuk kita iaitu masih di bawah kelestarian alam. Tajuknya ialah tahukah kamu? Baiklah, jom kita lihat dan terus lengkapkan ya. Cikgu harap kerja hari Ahad dah siap, okey? Baiklah, berikan respon. Respon tu maksudnya ialah tindak balas, maklum balas terhadap suruhan dan juga permintaan. Kita dah belajar kan pada Khamis-Khamis yang lepas tu. Kita telah belajar apa itu suruhan, apa itu permintaan. Betul? Nampak tak paparan cikgu? Tak bergerak? Alamak, cikgu cakap seorang. Okey, boleh nampak paparan cikgu ya? Okey, tuliskan hari dan juga tarikh ya. Okey, tuliskan hari dan juga tarikh. Baiklah, di sini ada perbualan seorang guru dan juga dengan seorang murid. Okey, apa guru bercakap tu? Ini dia berada di mana situasi ini? Situasi ini berada di dapur Suria. Dah sedia? Tajuknya ialah dapur Suria. Okey, baiklah. Saya minta Alia dan murid-murid bersedia untuk pembentangan ini. Pembentangan kamu lihat ada 4 orang pelajar. Okey, kemudian ada seorang guru. Suasananya ni adakah ia betul di dapur? Okey, maklumat yang diberikan di bawah ni nampak? Okey, ada maklumat yang diberikan di bawah tu. Okey, nampak ni maklumat yang diberikan. Maklumat ini kita akan gunakan untuk, ni nampak yang cikgu garis warna merah. Okey, maklumat ini kita akan gunakan untuk respon maklum balas apa yang disuruh, apa yang diminta oleh guru berkenaan. Okey, boleh nampak? Semua orang boleh nampak? Okey. Yang baru masuk boleh buka buku aktiviti muka surat 29. Kita terus nak buat latihan ya. Okey, baik kawan-kawan. Guru berkata, saya minta Alia dan murid-murid bersedia untuk pembentangan ini. Okey. Apa yang Alia akan jawab agaknya bila guru minta pembentangan?
Maksudnya minta nak terangkan ni. Apa agaknya yang Alia cakap agaknya kawan-kawan? Boleh tak kalau cikgu minta kamu terangkan? Contohnya. Apa nak jawab? Siapa boleh beri? Jom kita buat terus. Anak murid cikgu, kenapa senyap? Jawab. Sekarang cikgu minta, cikgu dalam gambar tu minta, okey, Alia, murid-murid dan sahabat-sahabatnya bersedia untuk membuat pembentangan ini. Apa respon yang murid beri, kawan-kawan? Bercakap, respon. Dengar suara cikgu tak? Dengar. Kenapa tak jawab? Apa responnya? Apa tindak balas murid bila cikgu kata boleh tak terangkan? Pastilah jawab apa? Kawan-kawan pasti jawab apa? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Kami bersedia membentangkan. Salin. Kami bersedia membentangkan. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Tolong buka kamera. Pening cikgu tengok cakap seorang ni. Cikgu ni cakap seorang ke? Cikgu duduk dengan batu-batu ke? Dengan kayu-kayan ke? Respon anak murid cikgu yang baik. Semangat. Okey. Baiklah. Boleh cikgu, kami bersedia membentangkan Okey, baiklah. Dia kata apa? Alia, bentangkan hasil projek dapur suria kamu ini. Bukannya nama orang tau, suria. Dapur ini ialah dapur suria. Ingat lagi, ada bangunan yang kita belajar pada minggu lepas ialah bangunan yang berteknologi hijau, betul? Bangunan berteknologi hijau tu bangunan yang menggunakan dinding bercermin luksina kan, yang boleh cahaya masuk walaupun gelap tapi kita nampak di dalam bangunan itu terang, tak perlu nak pasang lampu, tak perlu nak hidupkan lampu elektrik. Macam ni juga dengan dapur suria yang dibina, yang disediakan oleh Alia dan sahabat-sahabatnya. Okey, baik, kita gunakan info maklumat yang ada di bawah tu. Dapur suria menggunakan tenaga matahari. Dapur Alia dan kawan-kawannya tu dinamakan dapur suria. Kenapa? Sebab dapur suria ini menggunakan tenaga matahari, tenaga solar. Okey, apa kebaikannya? Cuba lihat di bawah buku tu. Kebaikannya tidak menggunakan api, tidak mengeluarkan asap, menggunakan bahan kitar semula sahaja. Okey, lagi. Kesannya bila menggunakan dapur suria ciptaan mereka ini, maka kurangnya pencemaran alam sekitar sebab tak ada pembebasan asap, kemudian tidak ada peningkatan haba alam. Boleh jelas tak? Kemudian bila dia menggunakan bahan kitar semula, maksudnya barang-barang tersebut tidak terbuang begitu sahaja. Okey, macam mana nak jawab yang nombor 2? Alia, bentangkan hasil projek dapur suria kamu. Macam mana nak jawab kawan-kawan? Alamak, pagi ni cikgu cakap seorang lah. Anak murid cikgu yang lain mana? Ada ramai ni. Kurang bersemangat. Semangat, kita mulakan pagi. Okey, macam mana nak jawab ni? Kita nak guna maklumat yang ada di bawah tu. Langsung tak bercakap ni. Kita nak guna maklumat yang cikgu dah warnakan merah tu. Macam mana Alia nak bentangkan kawan-kawan? Cepatlah. Cikgu tak nak buat ayat ni. Ayat yang pertama. Dapur? Dapur suria saya menggunakan tenaga matahari. Bagus. Okey, sangat bagus Alia Takifah. Okey, dapur suria saya menggunakan tenaga matahari. Sangat bagus. Okey. Dapur suria saya
Menggunakan tenaga matahari. Okey, salin terus. Bagus. Okey, yang lain. Wake up. Okey, dapur suria saya menggunakan tenaga matahari. Okey, salin semua. Dapur suria saya menggunakan tenaga matahari. Okey. Tadi cikgu nak sentuh saya Kalau saya tu maksudnya dapur Alia saja. Adakah dapur itu dibina oleh Alia saja atau ada kawan-kawan lain? Respon lah. Boleh tak kita guna saya atau kami? Mana yang lebih sesuai? Kami. Okey, jadi kita murnikan semula jawapan kita. Dapur suria kami. Kenapa guna kami? Sebab Alia membina dapur ini bersama dengan kawan-kawannya. Jadi kata nama yang sesuai ialah kami. Okey. Dapur suria kami menggunakan tenaga matahari. Okey, lihat perbualan yang ketiga pula. Alia, boleh nampak paparan cikgu ya? Okey, Alia, cuba kamu terangkan kebaikan dapur suria ini kepada kami. Baiklah. Dia kata tolong terangkan apa kebaikannya. Siapa nak bina ayat? Tak susah tu sebab maklumat telah diberi. Macam mana? Okey, dapur. Kebaikan. Okey, kebaikan dapur suria ini tidak menggunakan api, koma, tidak menggunakan asap dan menggunakan kita semula. Bagus. Okey, mulakan ayat dengan kebaikan dapur suria ini. Ia tidak menggunakan api, koma, tidak mengeluarkan asap dan hanya menggunakan bahan kitar semula. Okey, itu dia. Okey, kita mulakan dengan perkataan kebaikan. Sebab soalannya dia kata nyatakan kebaikan dapur suria. Jadi kita mulakan ayat dengan menjawab kebaikan dapur suria ini adalah tidak Untuk air bagi malam. Awak tak mandi kan? menggunakan api, lagi tidak mengeluarkan asap, tidak mengeluarkan asap dan hanya menggunakan bahan kitar semula. Faham ya? Bahan kitar semula ni salah satu cara kita hendak menyelamatkan dunia, alam sekitar kita daripada lambakan, longgokan sampah sarap. Kamu tahu ya, satu hari berbilion tan. Berbilion tan. Banyak sangat pembuangan sampah domestik. Tahu domestik? Daripada tempat kediaman, daripada kilang, daripada seluruh lah. Nampak lori sampah yang pungut di hadapan rumah kita tu, yang selang hari tu bertan-tan, berbilion tan penghasilan sampah. Itu menunjukkan kita ni orang yang tak pandai menggunakan bahan kitar semula. Orang Malaysia termasuk cikgu lah. Sikit-sikit buang, betul. Itu sebenarnya kaedah kehidupan yang membinasakan alam sekitar. Okey, baik. Soalan seterusnya, perbualan seterusnya. Gurunya bertanya apa lagi? Oh, begitu. Tolong terangkan kesannya terhadap alam sekitar. Dia minta
Terangkan kesannya kepada alam sekitar. Macam mana nak mulakan jawapannya? Macam mana kita nak mulakan jawapannya kawan-kawan? Apa kesannya bila tiada asap, kemudian hanya guna cahaya matahari, kemudian tu dapat gunakan bahan kita semula. Jadi apa kesannya? Ada satu maklumat di bawah tu, kesannya kepada alam sekitar. Siapa boleh binakan ayat? Anak murid cikgu, jangan tidur di sebalik kamera. Buka kamera kamu. Tidak mencemarkan alam. Kesannya tiada pencemaran alam sekitar. Okey, yang baru masuk buka buku aktiviti pada muka surat 29. Buka buku aktiviti muka surat 29. Ya. Bukan muka surat 29, 37. Oh, muka surat 37. Minta maaf, cikgu salah buka buku. Okey, muka surat 37 betul. Baru respon Arka. Kalau tak hilang saja. Kenapa Arka? Penat daya. Okey, kesannya dapat mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Okey, teruskan jawapan. Pastikan ayat ditulis dengan lengkap. Jawapan disusun dengan betul. Siapkan terus. Okey, salin. Kesannya dapat mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar kerana dapur suria ini tidak menggunakan api. Bila api ada bahan bakar, bila terbakar dia membebaskan gas, gas yang berbahaya untuk kita dan juga alam sekitar. Kemudian dia dapat menggunakan bahan-bahan kitar semula. Okey, bahan-bahan kitar semula. Contohnya apa? Arang. Tahu arang? Okey. Jadi bila kita guna arang tu sebenarnya bagus. Dia tidak membebaskan gas yang tidak baiklah untuk kita, untuk alam sekitar. Alam sekitar tu terutamanya bila kita guna gas masak, dia membebaskan gas yang menyebabkan haba meningkat dalam alam sekitar kita. Okey, dah siap belum Salin? Dah. Belum? Dah. Belum. Dah. No. Okey, boleh cikgu terus ke muka surat 38? Boleh. Belum. Belum. Belum lagi. You cepat sikit. Cikgu tunggu yang belum tu. Kawan-kawan yang telah siap muka surat 37, boleh lihat teks pada muka surat 38. Ada cerita tentang kenal pasti pencemaran. Ambil tahu apa itu pencemaran. Dah. Okey. Baiklah.
Okey, baiklah. Kita teruskan. Sediakan kamus juga. Kalau tak ada kamus, kita boleh Google kan. Cari kosakata macam minggu lepas. Okey, baca petikan. Baca kena dengan intonasi yang betul. Okey, kemudian baca juga dengan sebutan yang jelas, ada tempat yang berhenti. Okey, ada siapa yang nak volunteer baca? Perenggan 1. Cikgu nak 4 orang. Bersedia. Siapa yang nak baca dulu ni? Saya. Okey, baca Saya. terus. Baca. Siapa tu? Kiran berjalan. Baca tajuk. Alisha. Baca tajuk dulu. Okey, Alisha Kenal mulakan. pasti pencemaran. Terus. Baca perenggan 1. Kiran berjalan pulang dari sekolah. Dia ternampak air longkang berbusa. Dia hairan. Hairan tu maksudnya pelik Berbusa tu maksudnya nampak berbuih-buih. Okey, berbuih-buih. Okey, perenggan kedua. Siapa nak baca? Terus buka mikrofon terus baca. Okey, Arka. Baca perenggan kedua. Apabila tiba di rumah, dia terus melayari internet. Dia melayari laman sesawang Jabatan Pengairan dan Pengairan. Arka, pengairan. Dan saliran. Iaitu JPS. Bagus, terus. Dia membaca perihal pencemaran sungai. Ya, punca tu ialah sumber sesuatu kejadian. Punca itu ialah sumber sesuatu kejadian. Garis perkataan punca. Ambil pensel, garis perkataan punca. Yang pertama tadi pada perenggan pertama, garis perkataan berbusa. Berbusa tu maksudnya berbuih. Okey. Yang pertama tadi, tolong garis perkataan busa. Berbusa. Dah. Yang kedua tadi, punca. Dah. Okey. Boleh nampak tak paparan cikgu? Boleh. Okey. Lelaki pula. Siapa nak baca perenggan ketiga? Okey. Lelaki, come on. Okey, baca. Boleh. Cepatlah. Baca. Perenggan ketiga, Dip. Berdasarkan maklumat tersebut, barulah dia faham bahawa air longkang yang berbuih itu berpunca daripada sisa air sabun yang berlebihan. Okey, baik. Gariskan perkataan sisa. Garis perkataan sisa. Garis perkataan sisa ya. Berdasarkan maklumat tersebut, barulah dia faham bahawa air longkang yang berbuih itu berpunca daripada sisa. Okey, sisa. Okey, sisa. Sisa tu maksudnya apa-apa yang tertinggal. Baki-baki, saki-baki. Okey, baiklah. Siapa nak baca perenggan keempat? Murid lelaki juga. Mari. Azam ada. Siapa lagi tu ada murid lelaki? Mari, keluarkan suara. Zufar. Okey. Ikram Hakimi masuk tak pagi ni? Masuk, jangan tutup kamera, lepas tu tidur ya. Sia-sia je usaha kita nanti. Okey kawan. Jom. Baca perenggan keempat. Senyap je. Murid lelaki. Murid lelaki. Adib saja ke murid lelaki ni? Murid lelaki, Azam ada, Hanif ada, Ikram ada, Darwish ada, Zufar.
Okey, Zufar nak baca? Okey, Zufar baca perenggan keempat. Pada waktu petang pula, ia berbasikal di sekitar kawasan perumahannya. Ia mendapati bahawa ada sebuah kedai lobi dan pusat cucian kereta yang baru dibuka. Baiklah. Pada waktu petang pula, dia berbasikal di sekitar kawasan. Gariskan perkataan sekitar. Okey, garis perkataan sekitar. Sekitar kawasan perumahannya. Dia mendapati bahawa ada sebuah kedai lobi dan pusat cucian kereta yang baru dibuka. Faham tak? Kedai lobi tadi dia mengalirkan dia punya kumbahan. Kumbahan tu maksudnya sisa. Okey, sisa basuhan. Okey, air kumbahannya, air cuci kan. Macam kita di kawasan kita kan ada lobi 24 jam tu. Jadi sisa kumbahan dialirkan ke sungai ke air longkang tersebut. Itu yang menyebabkan air longkang berbuih-buih, berbusa. Sebenarnya buih sabun itu akan menyebabkan pencemaran dan mati. Mati apa? Ikan yang ada dalam longkang. Nanti air longkang itu akan mengalir pergi ke sungai yang berhampiran. Dia akan menyebabkan nanti banyak tumbuhnya alga. Tahu alga? Lumpur. Tahu lumpur? Bila lumpur banyak, nanti akan air tersebut tercemar dan kotor. Okey, baiklah. Perenggan kelima. Lelaki atau perempuan, volunteer. Siapa nak baca perenggan kelima tu? Saya. Okey, go baca. Siapa tu? Zawana? Baca. Kiran? Hilang. Baca. Saya. Okey, baca terus. Zara. Kiran mengeluh sendirian. Dia sedih kerana aliran longkang tersebut akan terus ke sungai dan akan mencemarkan sungai. Dia mesti melakukan sesuatu agar sungai itu kekal bersih dan jernih. Macam cikgu cakap tadilah. Air longkang daripada pusat lobi, tempat kita cuci baju lobi tu. Kemudian pusat cuci kereta, air sabun, air kumbahan akan terus dialirkan ke longkang besar. Daripada longkang besar akan terus mengalir ke sungai, membawa sisa-sisa sabun, sisa-sisa deterjen yang membahayakan hidupan dalam air, kemudian menyebabkan tumbuhnya alga, lumpur. Semua tu akan menjejaskan kualiti air. Air sungai, air longkang tu akan masuk semula ke pusat tadahan, diproses, mengalir ke rumah kita dan kita minum. Boleh bayangkan tak? Kalau punca air tu kotor, maka sebenarnya punca air tu sampai ke rumah kita pun kotor semula. Betul tak? Lagi tinggi kekotoran air, akan diletaknya klorin dan ubat lebih banyak. Tujuannya nak menjernihkan. Bila kandungan klorin terlalu banyak sampai ke rumah kita, jika rumah kita tidak ada penapis air, maka klorin tu nanti kita minum. Akibatnya, siapa yang dapat kerosakan tubuh badan? Manusia. Manusia tak pandai jaga alam sekitar, kesan dan akibatnya akan dapat semula kepada kita. Dengar pepatah Melayu cakap kan, jangan buat jahat, nanti akan dapat balasan balik semula. Contohnya begitulah, kena jaga alam sekitar. Kalau kita tak jaga alam sekitar, kesan dan timbal baliknya tu memang akan dapat pada kita semula. Betul? Begitulah dalam kehidupan seharian. Sebaik-baiknya kita menggunakan sabun yang selamat. Jangan menggunakan sabun yang berbahaya kerana air sabun itu akan mengalir ke sungai, menyebabkan pencemaran, kematian dan air itu sendiri akan balik ke rumah kita yang kita nak guna harian untuk memasak dan juga minum. Okey, baiklah. Pada perenggan yang terakhir tersebut, mari kita lihat ya. Kiran mengeluh
sendirian. Dia sedih kerana aliran. Aliran. Garis perkataan aliran. Garis perkataan aliran. Aliran ini ialah gerakan sesuatu yang cair. Aliran air. Akan terus ke sungai dan akan mencemarkan sungai. Tulis garis mencemarkan. Mencemarkan sungai. Dia mesti melakukan sesuatu agar sungai itu kekal bersih dan jernih. Jadi macam mana nak buat sesuatu? Teruslah kena buat laporan ke Jabatan Pengairan dan Saliran. Ini ialah jabatan yang mengawal kebersihan air. Okey, mengawal kebersihan air. Jadi jika kamu nampak di kawasan tempat tinggal kamu, nampak kebocoran, okey, nampak air melimpah, okey, nampak air yang berwarnanya hitam, berbau, kamu boleh search, cari dalam telefon, type saja Jabatan Pengaliran Saliran Pasir Gudang, Johor. Boleh telefon. Bila kamu buat laporan, satu kamu telah buat kebaikan. Buat kebaikan, kena melaporkan apa yang berlaku. Baiklah, kenapa cikgu suruh kamu garis? Itu merupakan antara kosakata yang kita nak masukkan dalam jadual di bawah. Okey. Jadual di bawah hari ini kita tidak perlu cari makna. Kerana makna telah disediakan. Okey, makna telah disediakan. Jadi kita hanya hendak tuliskan semula kosakata tersebut yang berpadanan, yang sama maksud dengan yang diberikan. Okey, yang pertama berbusa. Ni dia berbusa kan? Okey, dah diberi jawapan. Berbusa tu maksudnya ialah berbuih. Okey, berbusa maksudnya berbuih. Tahu buih tak? Tahu. Tahu ya? Nanti awak pergi basuh pinggan tu, yang apa ni? Yang nampak macam belon-belon tu ialah berbuih. Okey, kemudian yang kedua, maksud telah diberi iaitu sumber sesuatu kejadian. Apa tu? Tengok perenggan kedua, perkataan apa yang cikgu gariskan? Perkataan apa tu yang cikgu gariskan kawan-kawan? Punca. Okey, tuliskan di situ. Punca. Okey, yang cikgu dah gariskan itulah jawapannya. Cikgu lebih suka ajar kamu terus buat dan fahamlah, cikgu harap. Okey. Okey, punca. Yang kedua ialah punca. Okey, punca. Dah. Kawan-kawan dah? Dah. Kemudian yang ketiga, apa-apa yang tertinggal. Tengok perenggan ketiga. Apa perkataannya? Sisa. Sisa. Ya, sisa. Sisa. Sisa maksudnya apa-apa yang tertinggal, baki. Okey. Kemudian yang keempat, sekeliling kita. Apa dia? Sekitar. Okey, sekitar. Sekeliling, sekitar. Okey, baik. Seterusnya gerakan sesuatu cecair. Apa tu yang cikgu tak minta awak garis tu? Aliran. Ya, aliran. Aliran. Baiklah, yang keenam pula apa dia? Mencemarkan. Menyebabkan menjadi kotor. Apa dia? Mencemarkan. Okey, mencemarkan. Baiklah, ingat ya, berbusa maknanya berbuih, punca sumber sesuatu kejadian. Okey, kemudian sekitar, kawasan sekeliling kita, sekeliling tempat. Kemudian aliran, mestilah gerakan sesuatu cecair. Okey, aliran air longkang. Okey, kemudian tapi awak dengar ya, kadang-kadang
awak akan dengar dalam berita terutamanya dia akan sebut aliran trafik. Pernah dengar tak? Aliran trafik. Kalau aliran trafik maksudnya pergerakan kenderaan di jalan raya. Itu aliran trafik. Kalau aliran cecair ialah aliran air longkang ataupun air banjir, air hujan. Itu dia. Kamu kena lihat aliran apa yang disebut pada situasi apa. Kalau aliran trafik maksudnya pergerakan trafik. Sama ada itu lambat atau cepat. Okay? Boleh jelas. Okey, baiklah. Seterusnya mencemarkan ialah menyebabkan menjadi kotor. Okey, kawan-kawan dah siap belum yang bahagian ini? Dah. Okey, kita teruskan ya. Okey, kita teruskan pada muka surat ini dia 39. Okey, lihat pada muka surat 39. Okey, baik. Baca petikan cari maksud kosakata yang dicetak tebal. Okey, kemudian lengkapkan peta titi. Nampak tu perkataannya peta titi. Hari ini kita nak belajar peta titi. Hari ini kita nak belajar peta titi. Okey, nanti kita sama-sama akan cari makna perkataan. Okey, hari ini kita akan guna peta titi. Peta titi tu mana? Ni dia yang di bawah. Dah tengok? Perkataan di atas, maksudnya di bawah. Perkataan di atas, maksudnya di bawah. Perkataan di atas, maksudnya di bawah. Nampak? Okey, baiklah. Cikgu baca, kamu dengar ya. Hujan asid. Hujan asid. Okey, hujan asid ni kalau kena pada tumbuh-tumbuhan akan mati. Okey, tumbuh-tumbuhan akan mati. Kalau terkena pada kulit manusia akan menyebabkan penyakit kulit. Wallahu alam. Okey, wa na'udzubillah min zalik. Semoga tak berlakulah di negara kita. Hujan asid ni kita nak tengok dia dapat dari mana, puncanya dari mana, kemudian kesan pada alam sekitar. Okey, dengar ya. Kawan-kawan, hari ini saya akan menceritakan perihal hujan asid. Hujan asid berpunca daripada pencemaran alam. Okey, pencemaran udara. Dia berpunca daripada pencemaran udara. Pencemaran udara pula berpunca daripada aktiviti manusia. Macam cikgu cakap tadi. Manusialah kebanyakannya yang memusnahkan alam sekitar. Dapat kesannya balik pula pada manusia dan keseluruhan alam. Sebab tu kita kena jadi manusia yang sentiasa bertanggungjawab pada alam sekitar. Cikgu teruskan lagi. Asap daripada kenderaan mencemarkan udara. Dengar tu, asap kenderaan. Di rumah kita ada kenderaan motor, di rumah kita ada kenderaan kereta, di rumah kita ada kenderaan lori. Semua tu penyumbang kepada asap yang mencemarkan udara. Baik, selain itu, kilang-kilang juga mengeluarkan asap yang kotor. Ni kamu kena faham. Ada kilang yang memang dia jaga dengan baik dengan sistem penapisan asap yang nak dilepaskan tu dia telah ditapis dengan baik. Ada. Tapi banyak kilang juga yang melepaskan asap ke udara tanpa ditapis kerana kos untuk penapisan asap tersebut sangat tinggi. Jadi banyak kilang yang tidak nak, mereka tak nak rugi, jadi mereka tak bertindak pada cara yang betul. Baik, seterusnya. Udara yang kotor ini akan turun bersama-sama dengan hujan. Dengar tu. Bila kilang membebaskan gas-gas yang kotor, gas-gas beracun, maka bila datangnya hujan, berlakunya penyejatan, kamu belajar kan sains, maka air yang terkumpul dan jatuh ke bumi itu ialah dinamakan hujan asid. Okey, hujan ini dinamai hujan asid. Baik, hujan asid memberikan banyak kesan buruk. Tahap kesihatan manusia akan terganggu. Kita mudah rasa sakit tekak. Badan kita mudah meningkat suhu tubuh badan. Kemudian menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Tanah dan tumbuhan turut mengalami masalah kesuburan. Bila tanah dah tak subur, tanah dah berasid, sukar untuk ditanam apa-apa. Kalau tanam pokok tak hidup, tanam sayur tak hidup, itu kesannya.
Okey. Hidupan akuatik. Apa itu hidupan akuatik? Hidupan akuatik ialah hidupan di dalam air. Bukan hanya ikan, sotong, ketam je tau. Dia ada rumpai dan sebagainya. Okey. Hidupan akuatik dan bangunan juga akan terjejas. Nampak ni bangunan. Bangunan pun akan terjejas. Macam mana kesannya? Bangunan akan terhakis. Bila terhakis mudah retak. Itu yang berlakunya runtuhan. Okey. Beberapa langkah boleh diambil untuk menanganinya. Misalnya, pihak kilang perlu memasang penapis asap. Macam cikgu cakap tadi. Pada serombong kilang. Pelepasan asap kenderaan dapat dikurangkan jika sistem penapis dipasang pada exhaust kenderaan. Ini untuk kenderaan pula. Okey, boleh jelas? Senyap je anak murid cikgu ada lagi. Boleh. Okey, baik. Boleh. Sekarang buka kamus. Cepat, cikgu pun ambil kamus. Okey, kamu ada kamus kan? Jom. Ada. Tak ada. Nanti beli tau. Ya? Beli. Beli macam ni je. Harganya berapa ya? Harganya lebih kurang dalam RM30 je. Tapi boleh pakai. Adik-beradik awak boleh pakai semua dan awak boleh pakai sampai bila-bila. Tak perlulah beli yang beratus-ratus ringgit. Cikgu pun beli yang murah tapi jenama Oxford ni dia bagus sebab dia antara yang terkini. Kalau tak terkini pun masih mempunyai beribu-ribu perkataan. Okey? Kalau kamu ada duit boleh beli kamus Dewan. Kamus Dewan pun berkualiti. Dia banyak edisi. Kita beli yang mampu dan yang kita boleh gunakan dengan baik. Okey, baiklah. Apa itu makna hujan asid kawan-kawan? Hujan asid itu maknanya apa? Apa makna hujan asid? Air hujan Hujan yang turun. Hujan yang turun. Hujan yang Hujan turun. yang beracun. Hujan yang beracun. Hujan yang beracun. Okay, hujan asid, hujan yang beracun yang berpunca daripada pencemaran. Okey, kesannya apa? Apa kesan? Apa maksud kesan? Akibat. Akibatnya apa? Alam sekitar akan tercemar. Kesan maksudnya akibat. Kesan ialah akibat. Kamu boleh cari dalam kamus KI ke. Cari bermula dengan perkataan KI ke. Kemudian daripada susunan perkataan KI ke, kamu akan jumpa kesan. Kesan ialah akibat atau implikasi. Okey, kesuburan. Apa masuk subur? Mari kita cari SUSU. Semua orang yang ada kamus boleh buka. SUSU. Apa makna SUSU? Biu-arbur, subur. SUSU, biu-arbur, subur. SUB. Kamu cari SUSU, subur. Okey, subur, kesuburan maksudnya perihal subur. Kesuburan tu maksudnya tumbuh dengan baik. Kesuburan ialah maksudnya tumbuh dengan baik. Kesuburan maksudnya tumbuh dengan baik. Boleh nampak tulisan cikgu? Boleh. Ya ke? Boleh. Okey. Baik, hidupan akuatik, hidupan di dalam air. Hidupan akuatik ialah hidupan di dalam air. Pernah dengarkan sukan akuatik iaitu sukan air. Terjejas, terganggu. Terjejas maksudnya ialah terganggu. Wah, cikgu lah yang sekolah
Anak murid cikgu kena rajin berusaha ya. Hidup ini kita tak boleh tunggu orang lain untuk bantu kita selalu. Faham? Hidup kena usaha sendiri. Nak berjaya kena usaha sendiri. Okey, penapis. Apa maksud penapis? Cari dalam kamus kamu tapis. Okey, kata dasarnya lah tapis. Theater, P-I-S, peace. Theater, P-I-S, peace. Tapis. Theater, P-I-S, peace. Tapis. Cari theater, P-I-S, peace. Tapis. Nak boleh cikgu, cari tak? Senyap je, tunggu cikgu yang cari ya. Theater, P-I-S, peace. Cuba tak? Tapis. Kawan-kawan, senyap je. Belum habis tau. Okey, tapis ni maksudnya penapis saring. Apa maksud dia? Saring. Tapis maksudnya saring. Penapis, penyaring. Okey, kita gantikan dengan penyaring. Penyaring Penyaring. Tahu penyaring? Menyaring, saring. Dia punya kata dasarnya. Dah. Okey, SS tu maksudnya sama erti. Apa maksud hujan asid? Bila lepas ni orang tanya, orang berbual, orang berdiskusi di sekeliling kita, apa itu hujan asid kawan-kawan? Hujan yang Hujan beracun. Beracun. Datang daripada racun itu. Datang daripada racun itu. Puncanya dari mana? Racun tu? Dari inang. Lagi? Dari racun Kalau racun, tahu racun? Racun serangga tu, itu pun antara punca pencemaran udara yang menyebabkan hujan asid juga. Bila dah bergabung di udara semuanya, maka turunlah hujan beracun ke alam sekitar kita. Maka yang dapat kesannya ialah diri kita sendiri dan juga binatang-binatang serta hidupan laut. Okey, hidupan akuatik. Okey, kesan maksudnya akibat. Kesan ialah akibat. Kesuburan maksudnya tanah itu tumbuhan boleh tumbuh dengan baik. Baiklah, hidupan akuatik bermakna hidupan di dalam air. Okey, terjejas maksudnya terganggu, terkesan. Okey, penapis ialah penyaring. Tahu di dapur kamu ada kan penapis untuk santan, betul? Itulah penyaring. Tapi kalau untuk kilang-kilang dia akan letak pada serumbung yang tinggi tu. Dalamnya tu ada beberapa lapisan yang berteknologi supaya asap yang dibebaskan keluar itu tidak akan beracun. Boleh faham? Okey, apa makna hujan asid? Hujan asid adalah hujan yang beracun. Okey, baik kawan-kawan. Dah siap belum? Dah. Okey, baik. Sekarang lihat pada muka surat. Kelas dah nak habis ya. Muka surat yang ini iaitu muka surat 40 ya. Okey, muka surat 40 ada petikan. Cikgu minta kamu baca dan jawab soalan pada muka surat 41. Kita akan bincangkan jawapan sebelum kita mula belajar pada hari Ahad. Boleh? Okay. Boleh. Jadi kamu ada tempoh lebih kurang 1 jam lebih juga ni. 1 jam setengah. Tolong selesaikan baca muka surat 40 dan jawab soalan pemahamannya di muka surat 41. Okey, ingat ya. Bila membaca, baca 3 kali. Baca keseluruhan, kemudian baca dan faham. Yang ketiga, baca sambil cari jawapan.
Okey, baca sambil cari jawapan, gariskan maklumat dan juga idea utama. Maklumat penting dan idea utama yang merujuk pada kehendak soalan. Boleh jelas? Nanti jawapan kita akan bincangkan pada hari Ahad. InsyaAllah. Okey, ada nak tanya apa-apa lagi? Ada. Tak ada. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, sekian. Terima kasih. Teruskan buat latihan. Boleh keluar daripada Google Meet sebab murid lain akan masuk ke kelas cikgu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus buat dia. Assalamualaikum.